Saya tanya Menteri, adakah Menteri bersedia untuk mengumumkan ataupun bentang laporan Bank Dunia itu di Parlimen? Saya ingat itu penting kerana ahli-ahli Parlimen haruslah diberi peluang untuk baca laporan confidential itu. Kedua, saya dimaklumkan Bank Dunia cadang bahawa gaji minimum diletakkan pada tahap RM1,000. Tapi saya tak pasti, bolehkah Menteri jelas adakah ini betul atau tidak? Terima kasih. Right. Ada yang berhormat, pada awalnya semasa kita di dalam proses membuat kajian, Kementerian telah mengadakan satu sesi dialog dengan semua orang, dan di dalam untuk sesi dialog ini kita dah menjemput ahli-ahli Parlimen daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk mendatang, dan di situ Bank Dunia telah mengungkapkan beberapa daripada apa yang mereka sudah buat secara awalnya, dan iaitu tentang skop, tentang apa keputusan daripada kajian yang sudah dibuat, dan apa kecadangan-cadangan yang dibuat. Oleh itu tiada ada rahsia di dalam perkara ini, dan tetapi ini bukan satu keperluan supaya kita membentang kajian ini di Parlimen. Tetapi kalau ahli-ahli yang Parlimen mahu, kita boleh mengadakan satu sesi taklimat di mana apa yang telah dibuat kajiannya boleh diberitahu kepada ahli-ahli yang berhormat, kerana keputusan kita kerajaan untuk menetapkan apa kadar ini ialah diasaskan kepada butiran yang telah diperolehi melalui kajian ini, dan implikasi kepada ekonomi negara daripada segi satu ialah daripada kadar pengangguran, daripada kadar untuk menarik lagi pelaburan secara FDI, dan daripada meningkatkan inflasi sedikit, dan perkara-perkara ini telah diberi tumpuan. Dan contohnya kadar pengangguran, kalau di gaji minimum diletak di RM1,100, kadar pengangguran yang ada pada masa 3.0 yang ada pada masa sekarang akan meningkat lebih daripada 4% kalau mengikut kajian yang telah dibuat. Macam itu juga kalau lebih daripada RM1,100, ini akan mempunyai kesan yang negatif di dalam kuasa kita untuk menarik pelaburan daripada negara-negara yang luar. So oleh ini adalah sebab-sebab yang telah menjadi asas kepada kerajaan membuat keputusan. Walaupun semua kerajaan membuat satu keputusan yang popular, kalau lebih gaji diberi, lebih popular kerajaan akan jadi di kalangan pekerja. Tetapi sebagai satu kerajaan yang bertanggungjawab, kita kena lihat daripada semua segi, iaitu dua perkara yang menjadi asas kepada formula yang menetapkan gaji minimum. Satu ialah Poverty Line Index. Poverty Line Index iaitu garis kemiskinan yang ada pada masa sekarang. Nombor dua ialah median wages, iaitu satu pengiraan tentang kemampuan majikan untuk membayar gaji. So apa yang dibuat ialah satu pengimbangan kepada kedua-dua perkara ini, iaitu median wages digunakan sebagai satu perkara yang memberi kita panduan untuk lihat apa kemampuan majikan, dan Poverty Line Index digunakan sebagai panduan untuk menetapkan apakah keperluan seseorang pekerja. So di antara kedua-dua ini, line macam productivity dan pengangguran telah digunakan untuk adakan satu formula dan fall daripada Ipoh Barat. Terima kasih, terima kasih Yang Menteri. Yang Menteri, saya setuju bahawa report Bank Dunia tak perlu dibentangkan. Tetapi saya terima baiklah Yang Berhormat setuju untuk mempanjangkan report tersebut kepada semua ahli Parlimen. Bolehkah ia dimulakan dengan diberi kepada ahli-ahli caucus dan sesiapa juga yang ingin, dan selain itu juga dipamerkan di website supaya semua ada accessibility kepadanya. Saya nak khususkan kepada gaji minimum ni. Datuk Menteri, saya difahamkan
ada tekanan yang tertentu dari beberapa organisasi yang telah memberi memorandum dan sebagainya. Saya difahamkan memandangkan ada tekanan tersebut, kemungkinan besar kerajaan akan menunda tarikh pengimplementasikan gaji minimum ini dari 1 hari bulan Januari. Adakah ini benar dan adakah kerajaan tidak akan benarkan sedemikian? Dan juga akhir sekali, adakah pandangan Pakatan Rakyat iaitu sekurang-kurangnya gaji minimum 1,100 adalah berpatutan dari semua wage index dan sebagainya? Menteri, bersekali. Ya. Terima kasih Menteri. Dengan tekun saya mendengar penjelasan Menteri tadi berkenaan dengan implementasi penguasaan gaji minimum. Saya merujuk kepada soalan saya pada 15 Oktober 2012. Jawapan yang diberikan adalah dua kategori. Satu kategori ialah pada 1 Januari 2013 dan satu kategori lagi ialah pada 1 Julai 2013. Persoalan dan yang perkara kedua juga telah pun diberi jawapan, iaitu penundaan jika tidak dapat melaksanakan gaji minimum dan diserahkan kepada Majlis Perundangan Negara Gaji Negara MPGN. Soal kerisauan saya ialah apabila kita mengumumkan gaji minimum itu dilaksanakan dan beberapa syarikat yang tidak berkemampuan untuk mengadakan gaji minimum, peranan kerajaan di mana sekarang? Adakah kerajaan hanya menunggu dan melihat dan membiarkan begitu saja, ataupun ianya sebagai satu akta yang melepasi batuk di tangga, ataupun dibantu syarikat ini dalam pembentukan dana yang berbeza, seperti mana yang telah diumumkan bahawa tidak ada kemampuan itu boleh disegerakan menyelamatkan atau memberikan inisiatif ataupun membantu syarikat-syarikat yang tidak berupaya. Dan yang keduanya, apabila syarikat tidak berkemampuan, siapa yang akan berperanan untuk memastikan bahawa syarikat mana yang telah dimampukan? Setakat ini, bila kita telah pun meluluskan rang undang-undang ini pada 2011, yang jelas ialah tidak ada satu syarikat pun yang dah tampil ke depan yang telah pun diberitahu oleh Badan Induk Kesatuan Sekerja yang mengatakan mereka melaksanakan gaji minimum diletakkan dalam perjanjian bersama yang telah diwatakan. Jelasnya ialah tidak ada kesungguhan yang berbentuk enforcement atau penguasaan yang dilakukan oleh kementerian supaya gaji minimum ini terlaksana seperti mana di Korea. Di Korea tak mampu tutup kedai, tak ikut tutup kedai, ikut apa nama ni undang-undang telah diwatakan. Jadi saranan saya kepada menteri ialah syutingan yang boleh menyelamatkan syarikat-syarikat yang berkemampuan ini, peranan apa yang kerajaan boleh mainkan. Terima kasih. Menteri boleh minta tambah sikit. Terima kasih Menteri. Saya sebenarnya sudah baca laporan World Bank tu. Sebab tu saya minta Menteri umumkan kepada semua. Tadi Menteri jelas dua poin yang saya tidak bersetuju. Satu, pelabur asing. Menurut laporan Bank Dunia tu, sebenarnya tidak ada kesan yang ketara kepada pelabur asing kalau diletak pada kalau lebih daripada 1,200 mungkin ada masalah. Tapi menurut Bank Dunia, di bawah 1,200 tidak ada masalah, tidak ada kesan ketara kepada keputusan pelabur asing. Dan poin kedua, sebenarnya pengangguran tidak akan tambah kalau mengikut laporan World Bank. Sebenarnya apa yang perlu lakukan ialah untuk Malaysia mengurangkan pekerja asing. Itu yang disarankan. So saya harap kalau boleh kita bincang berasas dengan laporan itu. Terima kasih.